semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini ada satu ulasan menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua berkaitan dengan kenyataan Hadi Awang, di mana setelah ahli parlimen Marang tersebut telah didakwa terlibat rasuah semasa kempen pilihan raya umum ke-15. Dan pada akhirnya Hadi tampil dengan kenyataannya yang sangat mengejutkan ramai orang. Beliau telah membuat kenyataan bahwa pemberian uang itu kepada pengundi adalah sedekah. Oke. Logiknya tuan-tuan dan puan-puan semua, sudah pasti Hadi Awang, Presiden PAS tersebut telah mengaku bahwa memang beliau telah memberi uang kepada pengundi, kepada penyokong, dan kepada rakyat, kepada isi rumah di Terengganu, di Parlimen Marang. Namun, katanya itu bukanlah rasuah, melainkan sedekah. Akhirnya, Isham Jalil, beliau membuat kenyataan, yaitu bahwa memberi uang kepada pengundi bukan sedekah, itu sogokan, menurut Isham. Dakwaan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, bahwa pemberian uang kepada pengundi sebagai sedekah disifatkan kenyataan tidak berasas karena tindakan itu adalah suapan atau sogokan. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata, sedekah tidak ada timbal balas dan ia ikhlas diberikan kepada orang yang memerlukan. Kalau begitu tuan-tuan dan bapak semua, bila-bila pun kita boleh bagi duit, tetapi pada ketika itu adalah pilihan raya umum ke-15, waktu berkempen, dan telah didakwa bahwa Hadi Awang dan beberapa calon PAS yang lain di Terengganu, yaitu di Kemaman, di Kuala Terengganu, dan juga di Marang, mereka terlibat dengan pemberian uang yang didakwa oleh Hadi bukan rasuah tetapi sogokan. Apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Setakat ini adakah Anda setuju bahwa kenyataan Hadi ini, pemberian uang itu adalah bukan rasuah tetapi pemberian sedekah? Sebelum kita teruskan, saya memohon jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan tolong bantu saya kembangkan channel ini dengan tekan butang like, dengan tekan butang subscribe. Jadi menurut Isham Jalil, beliau berkata sedekah tidak ada timbal balas dan ia ikhlas diberikan kepada orang yang memerlukan. Jika sesuatu transaksi itu ada timbal balasnya, ya bukanlah sedekah tetapi lebih kepada perniagaan, suapan, sogokan, atau rasuah, atau lain-lain transaksi selain sedekah. Saya berpikir tuan-tuan dan bapak semua, sekiranya benar memang RM500 sehingga RM1000 yang diberikan kepada setiap isi rumah, setiap pengundi di Terengganu. Saya sudah buat kajian bahwa penduduk di Terengganu yang mempunyai seramai 1 juta lebih penduduk. Bayangkan saja, sekiranya isi rumah ada 500.000 keluarga, dan sekiranya semua diberikan uang, sebab kita tahu majority kemenangan di Terengganu adalah daripada Perikatan Nasional. Jadi saya berpikir untuk memberi uang yang sebegitu banyak, yang menurut Hadi Presiden PAS itu adalah sedekah, saya berpikir dari mana uang ini? Adakah RM 1 juta cukup, 2 juta cukup, ataupun mungkin lebih? Apa komen Anda tuan-tuan dan bapak semua? Adakah ini berkaitan juga dengan isu yang panas ketika ini, yang mengaitkan nama Perdana Menteri bekas Perdana Menteri, semasa era Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, semasa era Perikatan Nasional menjadi kerajaan mentadbir dahulu. Adakah ini juga terlibat berkait rapat tentang uang yang diperolehi oleh PAS untuk memberi sedekah menurut Hadi? Dari mana mereka dapat uang yang sebegini banyak untuk memberi isi rumah
Purata RM500 hingga RM1000. Itu bukan jumlah yang sedikit. Memberi duit kepada pengundi semasa pilihan raya dan menyuruh mereka bersumpah untuk mengundi PAS itu bukan sedekah. Itu sogokan atau rasuah menurut Isham. Abdul Hadi sebelum ini mempertahankan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU15 dengan mendakwa ia adalah sedekah. Jika kontraktor proyek Tebatan Banjir yang mendapat kontrak secara rundingan terus RM15 bilion ingin memberi duit kepada ahli politik Perikatan Nasional atau PAS dalam kerajaan yang meluluskan kontrak ini pun bolehlah dikategorikan sebagai sedekah. Duit ini mereka guna untuk sedekah kepada pengundi dalam pilihan raya. Dan sebahagian duit dari dana kerajaan sebanyak RM92.5 bilion yang diberikan komisen oleh kontraktor kepada broker, kepada menteri atau ahli politik kerajaan PN yang sedang disiasat SPRM, itu pun bolehlah dikira sedekah jika dalil Abdul Hadi ini diguna pakai menurut Isham. Justru beliau juga mengingatkan Abdul Hadi supaya tidak mencari dalil semata-mata mahu menghalalkan rasuah kepada pengundi. Jika rasuah pengundi ini halal, kemanakah sistem politik dan demokrasi negara ingin dituju apabila parti dan ahli politik boleh sewenang-wenangnya merasuah pengundi atas nama sedekah untuk menang pilihan raya? Betul, politik memang memerlukan uang. Namun jika inilah sistem yang sedia ada, ia adalah suatu sistem yang amat buruk dan perlu diubah dan bukannya dibuat dengan lebih teruk umpama politik uang on steroid seperti yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya baru-baru ini dan semasa menjadi kerajaan selama 17 bulan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, kalau benar pun Hadi membuat dakwaan bahwa itu bukan rasuah tetapi sedekah, sama juga tuan-tuan dan bapak semua, sama juga ceritanya dari mana mereka boleh mempunyai duit yang begitu banyak untuk memberi, untuk dapat diberikan kepada pengundi. Adakah memang berkait dengan isu yang dikaitkan dengan nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan RM45 bilion masuk akun bersatu, beberapa lagi dakwaan yang lain, isu seleweng dana RM92.5 bilion, RM15 bilion, RM10 bilion, RM1,16 bilion dan banyak lagi. Jadi memang menjadi tanda tanya ramai orang, dari mana PAS, dari mana Perikatan Nasional, pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusinya, dan juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional Hadi Awang selaku Presiden PAS. Adakah memang mereka mempunyai duit yang begitu banyak sekali di dalam account yang memang mereka perolehi daripada isu-isu dana yang diseleweng ini? Apapun tuan-tuan bapak semua, kita nantikan apa keputusan seterusnya, apa kejutan yang selepas ini yang bakal didedahkan oleh pihak-pihak yang berkuasa yang sepatutnya mendedahkan tentang perkara ini. Selain daripada pendedahan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa memang ada kecurangan yang keterlaluan di dalam MOF ataupun Kementerian Keuangan. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe.